Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam hijrah kepada anak gayung semua. Ya, dalam silat Singgayung, dia ada kaedah ataupun teknik kita melakukan pernafasan. Baik, dalam melakukan pernafasan ini sama ada dalam cara kita beramal, ya, cara kita beramal sebagaimana video yang telah ataupun gambar yang telah ditunjukkan sebelum ini tadi. Ya, dalam gambar itu adalah kaedah salah satu cara beramal dalam silat Singgayung yang menggunakan pernafasan yang ada amalan tertentu dia yang kita baca, dan daripada situ ada teknik pernafasan dia yang perlu kita buat yang tidak sama dengan teknik-teknik pernafasan yang kita lihat melalui YouTube ataupun kita lihat melalui mana-mana media sosial. Tak sama, ya. Kalau ada yang melihat kononnya macam teknik misal kata ilmu tenaga dalam, misal kata daripada guruan-guruan lain ataupun daripada mana, tidak sama dalam cara pernafasan beramalnya amalan yang ada dalam silat Singgayung. Untuk itu anak gayung perlulah menuntut untuk mendapatkan cara dia. Jadi dalam silat Singgayung juga, selain daripada pernafasan kita semasa kita beramal, ada amalan tentu yang perlu kita bacakan, kita doakan. Ada juga teknik-teknik pernafasan dalam senaman. Kerana apa diadakan dalam senaman teknik pernafasan itu? Kerana untuk memberikan kekuatan kepada paru-paru kita. Kerana apabila paru-paru kita kuat, maka kita boleh menerima sepakan, menerima serangan atau tumpukan daripada lawan kita. Dan untuk itu, gayung telah mengatur senaman-senaman khusus untuk menguatkan paru-paru. Salah satu pada senaman itu, saya cuba tunjukkan di sini, ya, silang kaki itu. Yang ini. Ya, yang ini. Yang ini, ya. Jadi, daripada senaman ini adalah untuk menguatkan paru-paru kita. Dan banyak lagi senaman-senaman gayung. Kalau dapat anak-anak gayung, jangan tak lakukan. Kenapa? Kerana dengan kekuatan paru-paru, kalau kita menerima tumbukan, kita menerima sepakan, kita dapat menahan sepakan tersebut. Jadi canggihnya gayung ini telah susun. Mana dari segi senaman, dari segi beramal dan sebagainya. Ada lagi bentuk kita melatih pernafasan dalam senaman yang kita sebut senaman harimau. Ya, senaman harimau itu saya nak tunjuk sikit saja. Dia maknanya dia macam ni, diangkat dan dia turun, dan dia berjalan, dan dia angkat di sini dalam pernafasan, ya. Itu saya tunjukkan sikit sahaja. Dan erti kata pelakuan itu menahan nafas, pernafasan kita, dan kita lakukan sampai habis. Itu cara senaman juga yang ada dalam silat Singgayung yang tidak menggunakan banyak pergerakan. Kenapa kita kena lakukan itu? Kerana untuk menjadikan tulang belakang kita ini fleksibel, menjadikan tulang belakang kita ini agar dapat mengelak kecederaan apabila kita bersilat. Kerana pergerakan tulang belakang itu menyebabkan kita dapat mengelak bila kita membuat gulingan ataupun tergiling, bila kita jatuh ataupun kita berlawan. Ya, jadi susunan itu amat baik sebenarnya untuk kita. Tetapi jangan kita skip, kita kena buat. Kalau kita tak tahu, kita kena belajar. Ya? Dan ada juga lagi yang diberikan cara kita melatih pernafasan kita adalah dalam kita buat begini. Badan kita kena lurus, jangan begitu.
Ada yang buat macam ni, tak mau. Badan kena lurus, kaki kena tegak, ni kena rendah, tak boleh begini. Ada yang buat begini, tak nak, dia kena begitu. Baru kita tolak. Betul-betul tak kira lah umur kita dah meningkat ke, umur kita muda lagi kita boleh buat. Itu kita kena perlu lakukan. Ya, itu untuk apa? Untuk senaman-senaman urat saraf, pernafasan dalam urat saraf, pernafasan dalam otot. Kenapa? Untuk memberikan bisa pada tangan ini apabila kita memukul. Itulah sebahagian dari perkara-perkara yang perlu kita lakukan dan persediaan kita untuk menjadi hulu balang gayung. Ya, dan banyak lagi. Ada lagi kita boleh lakukan dalam yang dilatih dalam senaman. Golongan 10 misal kata. Ya, daripada situ kita bernapas. Pernapasan kita tahan dan kita lakukan pergerakan. Sama ada kita menumbuk, kita menangkis, kita menyepak, dan benda itu dilakukan dalam pernapasan. Bermakna daripada senaman gayung itu sendiri, daripada gerakan gayung itu sendiri, daripada cara beramal gayung itu sendiri, ada kaedah-kaedah tertentu dalam melatihkan pernapasan dan ada kebaikan-kebaikan tentu dalam menyediakan kita dari segi rohani dan jasmani. Oleh itu, saya menyarankan pada anak-anak gayung, carilah cikgu-cikgu yang gayung, cikgu gayung yang mengetahui untuk belajar kaedahnya dengan cara yang betul, supaya gayung itu dapat dikekalkan sebagaimana seadanya, sebagaimana yang telah diperturunkan oleh almarhum Datuk Mio Abdul Rahman. Sesungguhnya apa yang diperturunkan itu kadang kita tidak faham. Carilah kefahaman itu, tumpukanlah, pelatihlah agar kita dapat merasakan dari segi senaman dia sampailah cara kita beramal. Sesungguhnya gayung itu lengkap cara permainan dia. Janganlah kita mengimport daripada luar untuk kita menambah latihan kita. Boleh sekadar misal kata untuk kita stretching dan sebagainya, tetapi apa yang ada dalam silat gayung sebenarnya telah menyediakan anak-anak gayung untuk menjadi hulu balang gayung. Oleh itu, saya akhiri slot video kali ini. Semoga saya mengucapkan awal dengan keberkatan awal Muharram ini agar anak gayung dapat menyelusuri dan belajar dengan sesungguhnya. Dan kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.